Hai semua, Assalamualaikum. Selamat kembali ke podcast kami. Jadi hari ini kami akan berbincang tentang laras bahasa. Sebelum tu mari kita perkenalkan diri dulu. Hai, saya Farah. Saya Alisa. Saya Nabiha. Jadi Alisa, apa yang awak tahu tentang laras bahasa? Jadi, apa yang saya tahu tentang laras bahasa ialah laras bahasa panggilan. Dalam situasi yang berbeza-beza, kita perlu menggunakan laras bahasa yang bersesuaian. Contohnya, laras bahasa dalam suasana rumah tangga di mana kita perlu menggunakan nama panggilan yang bersesuaian antara suami isteri, dengan anak-anak, dengan mertua dan juga sanak saudara. Nama panggilan adalah cara untuk kita memanggil orang lain dengan cara yang betul dan sesuai. Contohnya, apabila berkomunikasi dengan orang yang seusia dengan ibu bapa kita sendiri, kita boleh menggunakan panggilan seperti pakcik atau makcik mengikut kepada kesesuaian jantina orang yang dituju. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan nama panggilan seperti abang, kakak dan adik mengikut kepada kesesuaian umur dan jantina. Nama-nama panggilan ini boleh digunakan sebagai panggilan untuk masyarakat, bukan sahaja untuk keluarga. Macam mana pula dengan panggilan untuk ahli keluarga? Untuk panggilan ahli keluarga pula, kita menggunakan sistem panggilan kekeluargaan iaitu terbahagi kepada 3, iaitu panggilan kekeluargaan pertalian darah, gabungan nama kekeluargaan asas dan juga panggilan kekeluargaan ikatan perkahwinan. Contoh panggilan kekeluargaan pertalian darah ialah seperti Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Ngah, Pak Lang dan juga Mak Su. Bagi gabungan nama kekeluargaan asas pula, untuk abang dan kakak hanya terbatas kepada Long, Ngah dan juga Cik. Contohnya seperti Bang Ngah, Kak Cik dan juga Kak Long. Sistem panggilan kekeluargaan ikatan pula diwakili oleh kata menantu, mentua dan juga ipar. Selain daripada panggilan kekeluargaan, terdapat juga gelaran warisan, gelaran keturunan orang-orang besar dan gelaran kunyah. Bagi orang yang bergelar warisan, kita perlu gunakan rujukan hormat yang mulia untuk memanggil mereka apabila kita berada dalam majlis rasmi. Tapi Alisa, orang yang bergelar warisan je ke yang memerlukan rujukan hormat? Mestilah tidak. Selain daripada orang bergelar warisan, terdapat beberapa orang lain lagi yang kita perlu panggil dengan rujukan hormat. Contohnya seperti Perdana Menteri. Rujukan hormat untuk Perdana Menteri ialah yang amat berhormat. Ada lagi contoh-contoh lain, tapi jika kita bincangkan di sini, saya takut podcast kita akan berlangsung dengan sangat lama. Jadi saya serahkan kepada Farah lah. Terima kasih Alisa. Macam mana pula dengan awak Nabiha? Apa yang awak tahu tentang laras bahasa? Terima kasih Farah. Sebelum saya menerangkan tentang laras bahasa klasik, saya ingin cakap yang bahawa saya sangat teruja dengan apa yang dibentangkan oleh Alisa sebentar tadi. Saya baru tahu yang laras bahasa panggilan ni terdapat banyak contoh rupanya. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang laras bahasa klasik. Apa itu laras bahasa? Laras bahasa ialah rupa susuk bahasa yang digunakan oleh seseorang individu apabila mereka bercakap ataupun berbincang. Antara ciri-ciri laras bahasa klasik yang pertama ialah dengan menggunakan bahasa istana. Jadi apabila kita menggunakan laras bahasa klasik, kita menggunakan kata ganti nama dalam setiap perkataan kita. Sebagai contoh, patik, hamba dan juga tuanku. Yang seterusnya, apabila menggunakan bahasa istana, terdapatnya kata kerja seperti titah dan sembah. Adakah anda pernah mendengar perkataan-perkataan tersebut? Pernah? Okey. Dan seterusnya, apabila kita menggunakan bahasa istana, terdapat juga nama jawatan seperti bendahara, laksamana dan juga hulu balang. Jadi nama-nama jawatan ini digunakan pada zaman Melayu Melaka yang digunakan untuk beberapa jawatan pada ketika dahulu. Okey, sebagai contoh ayatnya ialah maka sembah laksamana, daulat tuanku, patik mohonkan ampun, patik mohonkan keris pandak patik. Okey, yang kedua, antara ciri-ciri laras bahasa klasik ialah ia begitu panjang, berulang-ulang dan berbelit-belit. Sebagai contoh, daulat tuanku Shah Alam, patik mohonkan ampun dan kurnia pada bicara patik,
Sungguh pun duli tuanku besar dan banyak rakyat pada bicara patik yang hina. Jangankan sebuah negeri Shah Alam ini bertahan jika 10 buah negeri sekalipun tindakan bertahan oleh binatang todak itu, kerana todak itu terlalu banyak. Jadi bila kita memperdengarkan contoh ayat ini, kita sebenarnya tak berapa nak faham pun apa yang ingin dijelaskan, sebab ayat dia terlampau panjang dan ada beberapa perkataan yang berulang-ulang. Okey, yang seterusnya, ciri-ciri laras bahasa klasik ialah dengan menggunakan kata pangkal ayat. Apa itu kata pangkal ayat? Sebagai kata pangkal ayat seperti maka, hatta dan al-kisah. Jadi ketiga-tiga contoh kata pangkal ayat ini sering digunakan apabila orang-orang dahulu bercakap antara sesama mereka. Jadi kata pangkal ayat ini digunakan pada permulaan ayat mereka. Sebagai contoh, syahadan, maka Laksamana pun menurunkan segala perahunya. Jadi kesimpulannya, dapat kita lihat bahawa laras bahasa klasik ini amatlah unik dan perlu dihayati serta dikaji oleh masyarakat kini, disebabkan oleh laras bahasa klasik ni makin ditelan zaman dan hampir generasi muda sekarang ini yang tidak tahu pun tentang laras bahasa klasik tersebut. Tapi kan Nabiha, saya tertanya-tanyalah, ada beza ke laras bahasa klasik dan laras bahasa moden ni? Okey, terima kasih Farah atas soalan tersebut. Sebenarnya terdapat beberapa perbezaan antara laras bahasa klasik dan juga laras bahasa moden. Antaranya ialah laras bahasa klasik ni menggunakan ayat pasif, iaitu ayat songsang. Apabila kita belajar bahasa Melayu, kita tahu kan yang terdapat ayat biasa dan juga ayat songsang. Okey, akibat pengaruh daripada bahasa Arab yang menyebabkan penggunaan kata bahasa songsang tersebut. Seterusnya, laras bahasa klasik ni dia banyak menggunakan kiasan dan perbandingan puisi seperti pantun, syair, seloka dan gurindam. Seterusnya, laras bahasa klasik ini juga dia terdapat contoh seperti laras bahasa Arab yang kita mengambil daripada perkataan-perkataan bahasa Arab seperti Allah Ta'ala dan juga daulat. Selain itu, laras bahasa klasik ini juga dia mengambil daripada bahasa Sanskrit seperti contoh-contoh perkataan ini ialah dosa, pahala dan juga raja. Okey, dan akhir sekali saya ingin memberikan beberapa contoh antara perbezaan perkataan laras bahasa klasik dengan laras bahasa moden. Sebagai contoh, berahi. Berahi untuk laras bahasa moden bermaksud cinta. Manakala garib dalam bahasa klasik untuk bahasa moden pula bermaksud ganjil. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Nabiha. Saya sangat-sangat tertarik dengan laras bahasa yang telah disampaikan oleh kalian sebentar tadi. Jadi izinkan saya menyampaikan pengetahuan saya tentang laras bahasa. Laras bahasa yang saya tahu ialah laras bahasa kreatif. Laras bahasa kreatif ni ialah bentuk yang terhasil daripada gaya, cipta atau gabungan cetusan imajinasi ataupun pengalaman pengarang itu sendiri. Laras bahasa kreatif ni berfungsi sebagai media untuk menyampaikan mesej, pengalaman dan juga bentuk perasaan kepada pembaca. Pemilihan diksi merupakan saluran untuk mengungkapkan ekspresi dan pemikiran, memperlihatkan nilai seni dan estetika yang tergabung. Maaf Farah, boleh saya tahu maksud diksi? Diksi itu bermaksud kata-kata indah yang digunakan oleh pengarang untuk menarik minat orang lain supaya lebih tertariklah dengan apa yang dikarang. Izinkan saya sambung? Boleh. Okay. Laras bahasa kreatif ni selalunya wujud dalam bentuk prosa seperti cerita, cerpen dan juga novel. Puisi juga antara bentuk yang menggunakan laras bahasa kreatif ni, seperti syair, seperti pantun dan juga sajak. Contoh yang lain pula ialah drama, iaitu filem, teater dan juga pementasan. Terdapat dua ciri laras bahasa kreatif, iaitu pembendaraan kata dan istilah. Pembendaraan kata dan istilah ni dia lebih mudah difahami dan tidak mengandungi istilah kritikal.
Yang kedua pula ialah tata bahasa. Tata bahasa ni mempunyai morfologi dan sintaksis yang merupakan aspek penting dalam laras bahasa sastra. Bolehkah Farah terangkan apa perbezaan morfologi dan sintaksis? Morfologi dan sintaksis. Morfologi ni dia merangkumi pengimbuhan, manakala sintaksis meneliti penggunaan bentuk struktur dan binaan ayat. Laras bahasa kreatif ni mempunyai banyak perbezaan yang amat jauh dengan laras bahasa saintifik. Oleh itu, khusus bahasa teknikal seperti penggunaan gambar raja, graf dan jadual tidak terdapat dalam laras bahasa kreatif. Okey. Baik, sebelum tu izinkan saya baca satu contoh laras bahasa kreatif yang dipetik oleh cerpen Wow Kepala Burung oleh Azizi Haji Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak tarik tali dengan lembut. Sabar, kena senyap dulu. Pak tarik tali dengan lembut kalau wow mau jatuh. Tapi lekatnya cukup kuat. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Kalau tak putus, wow tentu terkoyak. Kemudian Pak ambil keputusan. Tali mesti ditarik. Mana tahu kalau wow jatuh juga. Carik boleh ditampung. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Mereka mau wow itu jatuh. Jadi, ada apa-apa yang ingin ditambah? Tiada. Tiada. Saya rasa itu saja podcast kita pada hari ini. Saya harap info-info tentang laras bahasa yang disampaikan oleh kami dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kalian semua. Terima kasih. Bye-bye. Terdapat 4 jenis komunikasi lisan. Yang pertama, temu ramah. Yang kedua, perbincangan. Yang ketiga, mesyuarat. Dan yang keempat, perbualan telefon. Jenis komunikasi lisan yang pertama, temu ramah. Temu ramah merupakan perbualan secara ramah mengenai sesuatu perkara. Tujuan temu ramah diadakan adalah untuk mendapatkan maklumat hasil daripada sesuatu persembahan seperti sukan dan permainan. Contoh ayat temu ramah ialah, wartawan itu sedang menemu ramah atlet sukan yang berjaya meraih pingat emas negara dalam sukan Commonwealth. Jenis komunikasi lisan yang kedua, perbincangan. Perbincangan ialah kegiatan bahasa yang menunjukkan adanya usaha mempertahankan, menyokong atau menentang sesuatu butir yang diperkatakan. Tujuan perbincangan diadakan adalah untuk berkongsi pengetahuan, pandangan atau data penting antara pihak-pihak yang terlibat. Contoh ayat perbincangan ialah, guru meminta pelajar untuk mengadakan perbincangan kumpulan mengenai isu perubahan iklim. Jenis komunikasi lisan yang ketiga, mesyuarat. Mesyuarat ialah pertemuan yang diatur secara formal ataupun secara spontan untuk mencari keputusan dan kesepakatan dalam beberapa perkara. Tujuan mesyuarat diadakan adalah untuk membincangkan isu atau cadangan dan mencapai keputusan yang dipersetujui bersama. Contoh ayat mesyuarat ialah, mesyuarat bagi membincangkan projek baru akan diadakan pada hari Isnin depan. Jenis komunikasi lisan yang keempat, perbualan telefon. Telefon adalah alat komunikasi yang digunakan bagi urusan menghubungi dan dihubungi pada jarak tertentu. Tujuan perbualan telefon adalah untuk mendapatkan atau memberikan informasi penting dalam keadaan yang segera. Contoh ayat perbualan telefon ialah, perbualan telefon antara Amir dan Hasan berlangsung selama 1 jam untuk membincangkan mengenai kerja sekolah mereka. Ciri-ciri komunikasi berkesan ialah menggunakan bahasa secara positif. Komunikasi berperanan menjalinkan hubungan dengan masyarakat secara berkesan dan berhemah. Bahasa yang positif mengandungi pemilihan kata-kata yang mencerikan pengiktirafan, penghargaan, pujian, sanjungan dan tahniah.
Kelebihan menggunakan bahasa positif yang pertama ialah dapat menarik minat murid untuk belajar dan merupakan satu pendekatan yang baik. Kedua, pelajar berasa sentiasa dihargai. Dan ketiga, menjadi motivasi dalam kalangan murid untuk terus berusaha agar mendapat pujian dan penghargaan daripada para guru dan pensyarah. Faedah ibu bapa menggunakan bahasa positif semasa berkomunikasi dengan anak-anak. Pertama, dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Kedua, kehidupan berkeluarga bertambah harmoni. Dan ketiga, ahli keluarga sentiasa gembira kerana menjadi kebanggaan dan saling mempercayai dalam kehidupan. Ciri yang kedua ialah bersifat empati. Empati merupakan kebolehan untuk merasai dan mengaitkan terhadap pemikiran, emosi atau pengalaman orang lain. Empati adalah melebihi simpati dan merupakan kebolehan untuk memahami dan menyokong orang lain dengan perasaan belas kasihan dan sensitiviti. Definisi empati menurut tokoh. Menurut Khaled, Humphrey dan Slith 2006, mereka menyatakan dengan menyampaikan emosi secara empati adalah ditarifkan sebagai untuk memahami apa yang sedang dirasai oleh orang lain, kebolehan untuk berkongsi emosi secara aktif dengan orang lain dan mengalami perasaan orang lain secara pasif supaya menjadi lebih efektif. Barbuto dan Wheeler 2006 menyatakan bahawa empati merupakan kelebihan seseorang untuk menghargai apa yang dihadapi oleh orang lain. Empati sebagai suatu ciri penting dalam asas komunikasi. Bass tahun 1985 merujuk kepada pemimpin transformasi yang memerlukan empati untuk menunjukkan kepada pengikutnya yang mereka dijaga terhadap keperluan dan pencapaian mereka. Pemimpin sejati juga memerlukan empati untuk mengambil berat terhadap orang lain. Empati juga merupakan kunci kepada kebijaksanaan emosi. Ciri yang ketiga ialah menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah kunci bagi memulakan komunikasi yang berkesan dan berhemah. Pendengar yang baik selalunya mempunyai kemahiran sosial dan perhubungan awam yang baik. Akibat tidak menjadi pendengar yang baik ialah anak-anak sering bermasalah dan lebih suka untuk meluahkan perasaan kepada rakan sebaya. Hal ini kerana mereka mempercayai rakan sebaya lebih memahami daripada ibu bapa mereka. Kedua, penyebab keretakan dan pergaduhan rumah tangga akibat daripada konflik komunikasi. Sebab utama kepada rahsia pendengar yang baik ialah mempelajari apa yang tidak diketahui selama ini agar tidak mudah menuding kelemahan orang lain. Yang kedua, fitrah kehidupan manusia yang mendorong kepada pendengar yang baik. Situasi di rumah, ibu bapa lebih mudah berkomunikasi dengan anak yang suka mendengar cakap, maka anak tidak mahu amalan pilih kasih. Bagi situasi di tempat kerja pula, majikan dan staf akan mengutamakan orang yang mendengar, patuh dan bertindak kepada arahan. Ciri-ciri komunikasi yang keempat adalah menguasai teknik menyoal untuk mendapatkan maklumat. Menguasai teknik menyoal untuk mendapatkan maklumat adalah salah satu kaedah oleh guru untuk mendapatkan tindak balas dalam aspek pemahaman. Guru perlu menyoal pelajar agar dapat membantu mereka untuk meningkatkan prestasi pelajaran mereka. Soalan yang digunakan untuk memastikan sama ada pelajar memahami topik pelajaran tersebut ataupun tidak. Soalan yang ditanyakan perlulah mempunyai nilai kemahiran insaniah, rantaian nilai dan sosial kemasyarakatan. Antara objektif bagi setiap soalan yang akan ditanyakan adalah: yang pertama, menggerakkan minda pelajar. Guru dapat merangsang dan mencukil fikiran pelajar apabila bertanyakan soalan kepada mereka. Teknik soalan perlulah mempunyai kemahiran berfikir secara kreatif dan juga kritis. Kesannya, soalan yang ditanyakan dapat meningkatkan minat dan rasa ingin tahu pelajar. Seterusnya, objektif bagi setiap soalan adalah untuk menilai pemahaman pelajar. Soalan yang dinyatakan dapat mengukur tahap kefahaman pelajar tersebut.
Soal jawab merupakan satu latihan sebelum pelajar menghadapi ujian. Selain itu, objektif bagi setiap soalan adalah untuk membimbing pelajar. Soalan yang dinyatakan dapat dijadikan panduan ke arah jawapan yang dikehendaki sehingga pelajar menyedari kesilapan mereka dan membetulkan kesalahan itu. Jadi, soalan-soalan tersebut akan membuatkan pelajar lebih memahami tentang topik tersebut. Di samping itu, antara objektif bagi setiap soalan adalah untuk merentas pembelajaran. Menurut Kamarul dan Abdul Halim 2007, proses pembelajaran perlu berlaku secara aktif sepanjang masa. Soalan yang digunakan haruslah menggunakan konsep yang diperoleh dalam sesuatu pelajaran. Seterusnya, objektif bagi setiap soalan adalah untuk menggalakkan mutu pemikiran yang tinggi. Soalan yang akan ditanyakan haruslah mempunyai unsur penganalisisan, penggabungan atau sintesis dalam penilaian. Hasil daripada pemikiran aras tinggi akan memberikan tahap kualiti penghasilan yang bermutu tinggi. Mutu pemikiran yang tinggi perlulah mendasari suasana penilaian sesuatu tugasan ataupun projek. Selain itu, objektif bagi setiap soalan adalah untuk mengekalkan perhatian pelajar. Soalan yang ditanyakan oleh guru dapat mengenal pasti tingkah laku pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Teknik soalan boleh digunakan untuk mengembalikan perhatian pelajar yang berkhayal atau leka. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang guru bertanyakan soalan kepada pelajar, maka pelajar akan memberikan fokus mereka terhadap topik pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Akhir sekali, objektif bagi setiap soalan adalah untuk mengeratkan interaksi. Interaksi amatlah penting antara guru dan juga pelajar. Mengapakah mengeratkan interaksi? Mengeratkan interaksi dapat dihasilkan antara guru dengan murid atau sesama murid. Kesannya, suasana pembelajaran itu dapat menjadi lebih baik dan juga harmoni. Ciri-ciri komunikasi yang kelima ataupun yang terakhir adalah menjaga air muka orang lain. Menjaga air muka orang lain merupakan konsep yang amat luas dan menjadi asas didikan anak-anak dalam masyarakat Melayu. Sesungguhnya, masyarakat Melayu amat menekankan mengenai menjaga air muka orang lain dan juga aib orang lain. Ianya merupakan tuntutan menjaga akhlak dan maruah individu, keluarga dan juga masyarakat. Apakah tujuan menjaga aib muka orang lain? Antara tujuan menjaga aib muka orang lain, terutama dalam perhubungan dan komunikasi adalah yang pertama, untuk menjaga maruah dan aib. Tutur bicara dan perkataan yang diujarkan atau dilontarkan hendaklah penuh dengan kesantunan dan tidak mengandungi unsur yang memalukan individu, keluarga dan masyarakat. Seterusnya, menjaga perlakuan yang mendatangkan malu dan aib. Tingkah laku menjadi teladan dan model kepada topik perbualan. Menjaja percakapan yang mengaibkan boleh menimbulkan ketegangan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Maruah dan harga diri perlulah dijaga dengan berpegang kuat kepada ajaran agama. Yang terakhir, tujuan menjaga air muka orang lain terutama dalam perhubungan dan komunikasi adalah untuk mengawal mulut. Mulut merupakan bahagian anggota yang mengeluarkan kata-kata. Jika tidak dikawal, ianya akan memalukan diri sendiri dan juga orang lain.
Penyusunan kata perlulah dikawal agar tidak dikategorikan sebagai mulut tempayan. Tambahan pula, percakapan tidak boleh berlebihan sehingga menimbulkan kebosanan orang lain dan juga dianggap sebagai mulut murai.